Tafsir Nurul Ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina nabiyina qurrati a'yunina Muhammadin afdalin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Katengkung. Ya. Baru nak mula. Baik. Jadi Nurul Ihsan. Jadi pengajian hari Ahad ni kita akan selang-selilah tafsir ni dengan Misbahul Munir lah. Cuma Jawharul Mahub tu adalah insya-Allah. Minggu ni tafsir Nurul Ihsan dan Jawahirul Mahub. Jadi sebelum kita mulakan bacaan kitab tafsir, pertama kali kita hadiahkan dulu Al-Fatihah kepada Nabi kita junjungan mulia sallallahu alaihi wasallam dan juga para alim ulama, dan khususannya kepada pengarang bagi kitab tafsir ini Al-Hajj Muhammad Sa'id bin Umar Qadhi Jitra Al-Qadhi. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Tafsir Nurul Ihsan. Sedikit pengenalan tentang pengarang dan juga kitab tafsir ni. Jadi kitab tafsir Nurul Ihsan ni adalah kitab tafsir Jawi, kitab tafsir dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Jawi yang dikatakan di antara yang awal-awal dikarang di tanah Melayu. Di antara yang paling awal lah tafsir. Nak cari tafsir dalam Melayu ni tak banyak dulu. Dan tafsir ni banyak digunakan di pondok-pondok lah. Nama pengarang bagi kitab tafsir ni adalah, di depan muka surat depan tu dia ada tulis nama dia Haji Muhammad Sa'id bin Umar bin Aminuddin bin Abdul Karim. Kalau kat depan tu dia tulis dua sajalah, Muhammad Sa'id bin Umar Qadhi Jitra Kedah. Dia Muhammad Sa'id bin Umar bin Aminuddin bin Abdul Karim. Dia dilahirkan pada tahun 1857 Masihi sehinggalah 1932. 1932. Umur dia 70 lebih kan, 75. Dia orang Kedah. Tu Al-Qadahi. Dia orang Kedah, dia lahir di Kampung Kuak, Jerlun. Dia di sebelah Jerlun. Orang duk Kedah, dia Jerlun, dia tahulah. Dia belajar mula-mula sendiri daripada ayah dia sendiri, Umar. Ayah dia ni masyhur digelar Umar Al-Khatib. Umar Al-Khatib. Sebab bapa dia ni seorang, bukan keturunan Al-Khatib Hadramaut tak, tapi sebab dia tukang tok khatib. Dia tok baca khutbah, jadi orang panggil dia Umar Al-Khatib. Bapa dia lah. Dia mula belajar dengan bapa dia sendiri. Kemudian dia sambung pelajaran dia ke Fatani. Dia pergi sambung ambil ilmu bila besar sikit sebelah Fatani, dan kemudian dia sambung pergi ke Mekah. Dia mengaji di Mekah. Kemudian lepas balik daripada Mekah, dia balik duduk sat, dan dia mai ke Perak ni. Dikatakan bahawa dia pernah buka pondok di Cangkat Krian. Cangkat Krian belah mana? Cangkat Krian belah mana?
Tengok buah belah Kuala dia ada banyak cangkak kan. Jadi kita pun tak pernah tahu tempat tu, tapi katanya dia pernah buka pondok ketika pertama kali dia balik daripada Mekah tu. Dia buka pondok di Cangkak Krian dan dia kahwin di situ dengan isteri pertama dia nama Fatimah, dan dia dapat 3 orang cahaya mata. Cuma isteri dia umur tak panjang, meninggal di usia muda lah. Kemudian dia kahwin pula dengan isteri nombor 2 namanya Hajjah Rahimah, asal Pulau Mertajam, Perak juga. Tak tahu. Dapat 4 orang anak. Dia 3 orang isteri. Isteri hak ketiga Hajjah Hamidah dapat 10 orang anak ni ramai. Jadi tapi dia tak lama di Perak ni, pondok di Perak sebab sebab dia dapat utusan daripada Sultan Kedah, Sultan Mahmud, ayah daripada Sultan Abdul Halim. Sultan Mahmud hantar utusan, dia kata baliklah Kedah. Dan Sultan bagi sebidang tanah kepada dia di Kancut. Belah mana belah pergi tengok tak? Ada ni pondok dia. Pernah ada tahu tak? Tak tahu tak? Kita pun tak tahu. Tahu Kancut tu kat letak kan. Cuma tak tahu tapak dia tu kita pun tak pernah tahu dia. Banyak tak? Jadi salah satunya pondok ni lah, pondok pengarang Haji Muhammad Sa'id ni. Dia buat di Kancut. Tanah tu dihadiahkan oleh sultan kepada dia. Sebab sultan Melayu kita dulu-dulu ni dia dengan orang alim ni dia rapat. Bila dia dengar ada orang alim anak jati Kedah tapi duduk di luar daripada negeri dia, dia rasa cemburu. Dia kata balik khidmat di Kedah lah, aku bagi sebidang tanah. Sultan sendiri panggil balik. Waktu dia berumur, dalam umur 37 tahun dia balik di Kedah. Dan dia berkhidmat di situ di Kedah sampailah dia kembali ke rahmatullah. Di hujung akhir kitab Tafsir Nurul Ihsan, dia menjelaskan bahawa dia ni bermadhab Syafi'i fiqahnya dan bertarikat Naqsyabandi tasawufnya. Dia ni ambil tarikat Naqsyabandi Ahmadi. Di hujung kitab dia ada. Dia pernah dapat tugas mengajak kerabat diraja. Sultan dulu mau mengaji, rajin mengaji. Sultan lah apa dah bagus-bagus dah. Dan dia memegang jawatan guru diraja lah. Dan juga kalau di sebelah Kedah ni dia menjawat sebagai jawatan qadhi di sebelah Jitra. Sampailah dia usia dia dah 75 tahun. Waktu tu dia jadi badan pun dah tak larat. Dia buat pembedahan. Balik daripada pembedahan tu dia pergi duduk di Kancut. Balik duduk Kancut dengan isteri dia ketiga Hajjah Hamidah tu. Dan akhirnya dia kembali ke rahmatullah pada hari Rabu 22 Zulqa'dah 1450 bersamaan ni 19 Mas 1932 Masihi. 1932 Masihi. 90 tahun tu. 90 tahun lalu. Lebih kurang. Dia disemadikan. Ada lagi lah ni, nak pergi tengok, pergi ke Masjid Alok Merah. Ada kubur dia di situ. Haji dah cari Haji Muhammad Sa'id. Kitab ni karangan terbesar yang dia pernah karangkan. Dia karang sendiri, dan dia diguna pakai di pondok-pondok Melayu. Kalau pondok se-Malaysia ni, siapa yang namanya mengaji pondok Tafsir Nurul Ihsan, dia akan kenal. Kalau dia duduk 2-3 tahun, insya-Allah dia kenal, dia mengaji. Kalau tak kenal, luku pula. Orang pondok semua kenal Tafsir Nurul Ihsan, sebab tafsir Jawi diguna di seluruh pondok. Dia mula mengarang kitab ni pada bulan Zulhijjah tahun 1344 Hijrah, bersamaan bulan Januari 1925, zaman Sultan Abdul Hamid lah. Selama 2 tahun 9 bulan dia ambil masa untuk menghasilkan Tafsir
Nurul Ihsan ni, dan dia selesai pada hari Rabu 1 Rabiul Awal 1346 bersamaan 1 Oktober 1927. Jadi usia kitab ni 1927 lah 2020, lebih kurang 93 tahun noh. 93 tahun lebih kitab ni. Salah satu tanda keberkatan yang ada pada satu-satu kitab, dia bertahan lama. Itu maknanya berkat. Kitab yang berkat dia akan tahan lama. Kitab yang tak berkat bukan makna isi tak elok tak. Maknanya Allah bagi keberkatan lebih pada dia, mungkin kerana keikhlasan pengarang. Kadang-kadang orang alim ada yang mengarang kitab hebat-hebat tapi keberkatannya kurang. Boleh jadi isi hatinya mungkin tak jelas dan sebagainya, jadi tak sampai ataupun tak tersebar. Tapi apabila pengarang tu ikhlas kerana Allah Ta'ala, walaupun kitab nipis, walaupun kitab ringkas, tapi bila ikhlas, Masya Allah, Allah akan bagi dia bertahan lama. Salah satu di antara kitab-kitab yang berkat-berkat, kitab kita duk ngaji matan-matan halus-halus dari zaman-zaman dulu. Jurumiyah lah, habis hujang lah, matan macam-macam, berapa ratus tahun dah. Tapi bertahan sampai lah. Itu menunjukkan berkatnya berkatnya satu kitab. Baik, itu secara ringkas lah pengenalan pengarang dan juga kita kata kitab dia ni. Kemudian kita akan baca muqaddimah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, bismillah ini musannif mulakan kerana mengikut aturan Al-Quran dan beramal dengan hadis Nabi lah. Masyhur hadis Nabi tu kita selalu dengar. Kemudian katanya, alhamdulillahilladzi 'allamal Quran wa khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Sajak baca no? Kita baca bunyi sukun-sukunkan supaya dalam ilmu badi' kata dia ada bunyi belakang-belakang tu sama. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mengajarkan Quran dan menjadikan ia akan manusia, mengajar ia akan dia kenyataan. Itu terjemahannya. Jadi kita tak payah penat terjemah. Dah dah. Wassalatu wassalam, keduanya pujian dan salam pula ala sayyidina Muhammadin sahibil Quran, dan rahmat Allah dan sejahteranya atas penghulu kami yang mempunyai kitab Quran, wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in lahum biiman wa ihsan, dan atas ahlinya dan sahabatnya dan segala yang mengikut bagi mereka itu dengan iman dan kebajikan. Amma ba'du. Jadi musannif akan cerita pula kenapa itu khutbah dia ringkas saja, dia tak datangkan panjang. Kemudian dia cerita kenapa dia mengarang kitab ni. Katanya, faqad sa'alani ba'dul ikhwan an aktuba lahum bilighatil qadahil Quran kay yafhamu amrahu wa nahyahu bisur'an wa la yatajaljalu fit ta'ati wal iman. Semuanya nun saja. Adapun kemudian daripada itu, maka sungguhnya telah pinta pada hamba oleh setengah ikhwan yang mulia-mulia, ini sahabat dia lah, bahawa hamba surat, maknanya menulis, hamba tulis, hamba karangkan bagi mereka itu dengan bahasa Melayu Kedah. Jadi dalam kitab ni ada sebahagian dia bahasa Kedah. Ada sebahagian dia bahasa Kedah. Bahasa yang diguna di negeri Kedah begitulah. Akan Quran supaya dapat faham mereka itu akan suruhannya dan tegahan gitu. Dengan mudah dan tiada bergoyang-goyang hati mereka itu pada taat dan iman. Itu permintaan. Kebanyakannya ulama-ulama kita macam itulah. Ulama-ulama Jawi kita ni apabila ada permintaan maka dia akan mengarang. Dan Syekh Said ini dia banyak ilmu yang dia ajar, cuma di antara kita kata bidang dia tu adalah bidang tafsir, dan dia meminati tafsir. Maka orang pun minta dia supaya dia karang tafsir dalam bahasa Melayu. Maka jawab musannif, fa ajabtuhu wa illam akun ahlan lidzalika talaban li ridar rahman wa insyirahan li qulubil ikhwan. Maka hamba perkenan akan dia
dan jika tiada hamba ahli bagi demikian itu sekalipun. Ini tawadhu' musannif. Tok guru Melayu kita banyaknya apabila karang kita dia akan tulis yang ni. Dia kata aku kenal jugalah walaupun aku bukan ahli, tapi tak ahli pun 4 jilid juga. Tak ahli tu 4 jilid. Tawadhu' dia lah, rendah diri. Dia kata aku ni sebenarnya bukannya ahli sangat, tak pandai dalam bidang tafsir, tapi kerana apa aku karang juga ni? Kerana menuntut keredaan Tuhan Ar-Rahman dan menyuka bagi segala hati ikhwan, saudara-saudara dia. Sebab apabila kita gembirakan hati saudara kita, maka Allah pun gembirakan hati kita. Kita tolong saudara kita, Allah tolong kita. Di antara amalan yang tidak tertolak adalah menyukakan hati saudara, saudara mukmin kan. Di antara yang tak tertolak lah, salah satunya solawat ya. Solawat ni amalan yang takkan tertolak, walaupun ada riak, amalan tu diterima. Dan di antara yang lain adalah menggembirakan hati mukmin. Ada orang bila kita bersedekah tu, salah satunya kita gembirakan hati mukmin. Hak pahala tang gembira tu terima, hak pahala riak tang nak sedekah tu ditolak. Tapi menggembirakan hati orang muslimin ni satu ibadah. Walaupun kita benda tu kita nampak lekeh, jamu orang makan kan, itu menggembirakan hati orang mukmin. Pahala besar tu diterima, satu patut diterima. Wa kana mu'tamadi fihi al-jalalaini wal baydawi wal jamal wa ghairiha min tafasiril Quran, dan adalah tempat perpegangan hamba padanya itu tafsir Jalalain dan Baydawi dan Jamal dan lainnya daripada segala kitab tafsir Quran. Jadi rujukan dia rujukan daripada kitab Arab lah. Rujukan dia daripada rujukan kitab Arab. Itu di antara kitab-kitab tafsir Jalalain itu kitab yang diguna pakai di pondok-pondok, kerana kitab dia tak tebal, dia satu sajalah, kalau tak campur dengan syarah lah kan. Dia saja tu satu jilid saja. Tafsir Jalalain tu satu jilid saja. Maka kebanyakan tempat pengajian dia akan belajar tafsir Jalalain. Hatta masa di Darul Mustafa pun dia maddah dia kan, salah satu maddah dia adalah tafsir Jalalain. Ya, Al-Jamal pun ada. Di sana ada banyak. Dia termasuk dalam mata pelajaran ni kan, kelas. Kalau dia ribat, dia tak termasuk dalam mata pelajaran kelas, dia masuk macam mata pelajaran umum lah. Tak ada paisa tu, lega. Lega lah. Tapi kalau usul tafsir ada masuk dalam kelas. Itu kena kuasa. Tafsir Jalalain diguna pakai di pondok-pondok kita tanah air kita pun. Tafsir Jalalain ni semua kebanyakannya, boleh kata kebanyakannya, apabila nak baca tafsir yang Arab, tafsir Jalalain dululah dia akan mula, kerana dia tak berat, tak banyak, dan dia lebih kepada tarkis dia tu, penumpuan dia tu kepada ibarah Al-Quran, ayat Al-Quran tu. Dia memberi faham makna, dia syarahan yang tidak panjang. Cuma apabila nak panjang, buka tengok Syekh Sawi lah. Syekh Sawi tu dia macam-macam, dia himpunkan berpuluh-puluh tafsir di dalam tu. Itu masya-Allah Sawi. Jalalain ini dikarang oleh dua orang imam Jalal. Itu dipanggil Jalalain ini. Bahasa Arab Jalal tu Jalalain maknanya dua Jalal. Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti, seorang ulama kurun ke-9 dan kurun ke-10. Di antara yang diguna pakai lagi di pondok, macam Jamal pakai juga, Jamal besar. Di antara yang kalau di pondok kita dulu, Nasafi, kita pondok kita pakai tafsir Nasafi, ulama kurun ke-8. Imam An-Nasafi, nama dia Madarikut Tanzil. Nama kitab tafsir tu Madarikut Tanzil, 3 jilid. 3 jilid. Di antara yang diguna pakai juga di pondok-pondok tafsir Al-Baydawi. 3 jilid juga, ulama kurun ke-10. Cuma nama kitab dia Anwarut Tanzil. Orang masyhur, kebanyakan kitab ni selalunya orang tak panggil nama, orang tak panggil nama kitab, orang panggil nama musannaf. Tafsir Baydawi, tafsir Nasafi, tafsir asalnya dia ada nama dia.
Tapi dah masyhur macam tu. Macam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Orang sampai kelah tak siapa pun tahu nama dia. Orang tahu Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tapi dia ada dia ada nama. Di antara tafsir yang ibu, kita kata tafsir yang besar-besar, tafsir karangan Ibnu Jarir At-Tabari, ataupun nama tafsir tu Jami'ul Bayan, ulama kurun keempat. Tafsir dia 30 jilid. 30 jilid. Bolehlah kita katakan satu juzuk satu jilid, sebab 30 jilid. Boleh kita kata satu juzuk satu jilid. Satu juzuk 10 helai, dia syarah jadi satu jilid tebal. Ada 30 jilid. Ibnu Jarir At-Tabari mendapat pujian daripada Imam As-Suyuti dalam Al-Itqan. Dia kata wa kitabuhu min ajallit tafasir wa a'zamuha. Kitab Ibnu Jarir At-Tabari ni, ataupun kita panggil tafsir Tabari ini, di antara tafsir yang paling hebat, paling besar. Dan Imam Nawawi pernah menyebut, dia kata ajma'atil ummah, bersepakat mengatakan bahawa tak dikarang, tak ada tafsir yang dikarang seperti tafsir At-Tabari. Itu kata Imam Nawawi. Lam yusannaf mithla tafsir At-Tabari, dia kata. Itu pujian Imam Nawawi kepada kitab Imam At-Tabari. Dia di antara ibu, kita kata kitab tafsir yang besar lah. Dia ulama kurun keempat, kurun awal-awal lah. Dan di antara yang ibu-ibu yang besar juga yang kita pakai, tafsir Al-Qurtubi. Nama dia Al-Jami' li Ahkamil Quran. 23 jilid. 24 jilid. Ulama kurun ke-7. 23 jilid. Semua kita tak mengaji. Kalau ngaji bila turn nak habis 30 jilid, 24 jilid. Banyak dalam tafsir. Segala ilmu ni ada dalam tafsir. Segala ilmu ada di dalam Al-Quran. Ilmu masak, ilmu buat kereta kebal, ilmu buat jet, semua. Kimia, fizik, geografi, nak apa? Ilmu apa? Semua ada. Tu kalau nak keluar segala jenis ilmu, 30 jilid pun tak cukup. 30 jilid pun tak cukup. Kalau nak, sebahagian ulama ni dia ambil keluar yang bidang yang dia mahir. Sebahagian ulama, sebab tafsir ni dia ada khususiat dia. Ada tafsir yang khas bahagian ahkam, hukum-hukum. Ada yang khas bahagian lughah, bahasa, seperti mana Al-Kashaf bagi Imam Al-Kashaf bagi Imam Zamakhsyari, 8 jilid. Itu khas bahagian lughah, balaghah dan sebagainya, ilmu-ilmu alat. Imam Zamakhsyari dia buat 8 jilid, tafsir dia nama Al-Kashaf, ulama kurun ke-6. Ada satu lagi nama Al-Kashfi, Al-Kashfu wal Bayan, itu Tha'labi. Itu lain pula. Itu Al-Tha'labi, 8 jilid juga. Di antara tafsir yang pelik-pelik dengan cerita, Imam As-Samarqandi, tafsir Samarqandi namanya Bahrul Ulum, 5 jilid. Dalam sirah-sirah kadang-kadang saya ada celup kutip sikit di dalam Bahrul Ulum. Dia ulama kurun keempat. Khazin, tafsir Khazin. Tafsir Khazin dia ulama kurun ke-8. Nama kitab tu Lubabut Ta'wil fi Ma'ani Tanzil, ataupun yang masyhurnya kita panggil tafsir Al-Khazin. Khazin ni nama pengarang, bukan nama dia, gelaran dia. Nama dia Alauddin Ali bin Muhammad bin Ibrahim Al-Baghdadi As-Sufi. Dia ulama Sufi. Dia, kalau masa kita ngaji pondok dulu, masa kita ngaji tafsir Nurul Ihsan, kalau dalam bab cerita-cerita ustaz dak bagi dobit, kadang-kadang intaha dia kata Khazin, intaha Khazin, ambil dobit Pak Lang daripada tafsir itulah. Pun banyak jilid jugalah. Banyak jilid. Ibnu Kathir 19 jilid. Imam Baghawi 11 jilid, Ma'alimut Tanzil nama dia. Kalau Ibnu Kathir Tafsirul Quranil Azim. Fakhrul Razi, Imam Fakhrul Razi Mafatihul Ghaib, nama tafsir dia. Ulama kurun ke-7. Apa jilid? Allah alam. Apa jilid? Mafatihul Ghaib Allah. Imam Alusi 8 jilid. Tapi yang kita panggil Imam Al-Alusi, itu di antara tafsir yang macam-macam pengisian dalam dia. Imam Al-Alusi.
Nama dia Ruhul Ma'ani. Pernah dengar kan? Tafsir Ruhul Ma'ani. Kadang-kadang Intaha Ruhul Ma'ani. Itu karangan Imam Al-Alusi. Di antara ulama moden, Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti, ulama Syanqiti. Dia bahasa baru. Dia Muhammad Amin ni pernah Habib Salim pernah panggil dia duduk di Ribat Tarim ngajak. Jadi mudarris ngajak. Dia pun ada buat tafsir dia 11 jilid. Ya. Yang orang sama yang Usul fiqh kan? Imam Baidawi. Sama. Dia depa ni macam-macam karang. tak seorang. Dengar tu daripada yang usul baru dengar yang tafsir ni. Depa masya-Allah ulama ni semua kitab. Kalau di Ribat masa saya mengaji di sana tu, Habib Salim masa masih hayat dia baca tafsir Khatib Syarbini, Sirajul Munir nama dia. Kalau nama lengkap dia Sirajul Munir fil i'anati ala ma'rifati ba'dil ma'ani kalami rabbinal hakimil khabir. Itu nama lengkap dia lah. Tapi nama pendek dia Sirajul Munir. Habib Salim kalau dia nak sebut nama kitab, dia akan sebut komplit. Nama fi ma'ani fi apa tu dia akan sebut habis-habis. Itu cara dia lah. Rahimahullah. Sekarang tafsir itu tak habis lagi, masih diteruskan oleh Syekh Abu Bakar Al-Faqih. Dialah yang mengajak tafsir tu. Jadi tafsir diambil daripada beberapa kitab tafsir yang lain lah. Banyak faedah-faedah yang dikutip daripada kitab-kitab tafsir ni. Kitab Al-Quranul Karim seperti yang kita tahu, dia diturunkan pada Lailatul Qadar. Kata ulama, dia diturun sekaligus turun. Dari awal sampai habis mengikut tertib Al-Quran yang kita ada hari ini, iaitu Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, ikut tertib macam yang kita ada ni, diturunkan ke langit dunia di satu tempat yang dinamakan Baitul Izzah. Kemudian dari Baitul Izzah itu Sayyidina Jibril mengambil sedikit demi sedikit diturunkan kepada Nabi SAW mengikut situasi yang ketika itu Nabi berhajat. Jadi pertama yang diturunkan adalah Iqra, walaupun bukan surah yang pertama dari Al-Quran, sebab waktu itu situasi Nabi berkehendak kepada ayat yang begitu. Jadi turun tu tak sama. Cuma apabila dah komplit, Nabi ajak kepada sahabat-sahabat ni untuk menyusun. Susunan itu daripada Nabi sendiri, sebab Nabi tiap-tiap tahun dia akan ulang dengan Jibril kan. Di akhir hayat Nabi ulang di bulan Ramadan Al-Quran ni bersama Jibril yang didengar oleh Zaid bin Thabit sendiri. Jadi asalnya pada zaman Nabi SAW bila turun ayat Al-Quran, sahabat ni pakat catat lah. Macam kita ngaji lah kan. Catatan tu ada, kalau nak muat ramai, banyaklah catatan. Kau ni tulis. Macam tu. Al-Quran tak disatukan pada zaman Nabi. Masing-masing tulis sendiri masing-masing. Jadi ada yang tulis banyak, ada yang tulis sikit. Dan ada yang hafal dan ada yang tidak hafal. Kenapa tak ditulis dan kenapa tak dihimpun pada zaman Nabi? Sebab pada zaman Nabi ini zaman nasikh dan zaman mansukh. Jadi ayat Al-Quran tu sebahagian, jadi dalam Al-Quran ada surah yang terkandung dalam dia nasikh dan mansukh. Ada surah yang hanya ada nasikh sahaja, ada surah yang hanya ada mansukh sahaja, dan ada surah yang tidak ada nasikh dan tidak ada mansukh. Jadi dipecahkan kepada 4. Dan nasikh mansukh ni ada yang nasikh hanya pada ayat, hanya pada bacaan ayat. Ada yang nasikh pada hukum. Jadi sebab itu tak dikumpul. Sebab apabila dikumpul, maka bercantum di dalam tu nasikh hukum tak apa lagi. Sampai sekarang pun masih ada ayat yang dah mansuh hukum dia, masih ada. Tapi ada ayat yang dah dimansuhkan tilawah dia, bacaan dia. Maknanya dia bukan lagi Al-Quran.
Dahulunya Al-Quran tapi dah batal. Jadi bila dihimpun bercantum. Bercantum hak mana ayat hak dah bukan lagi ayat Al-Quran, ada yang masih lagi ayat Quran. Jadi sahabat ni ramai hak dengar, kadang-kadang waktu dia dengar tu ayat tu masih dipakai, jadi dia tulislah, disimpanlah dan masih lagi ada dalam simpanan dia. Sebab itu pada zaman tu tak dihimpun supaya tidak bercampur. Sampailah pada zaman pemerintahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, orang pertama yang menghimpunkan Al-Quran. Yang mana ketika tu perang Yamamah, Ahlul Yamamah dengan Musailamatul Kadzdzab kan. Jadi Sayyidina Abu Bakar ni hantar ramai sahabat ni semua hafiz Quran, ramailah kita kata, kebanyakannya hafizul Quran. Kemudian bila perang, sebahagian balik, sebahagian tak balik syuhada. Jadi Sayyidina Umar ni dia kata kat Sayyidina Abu Bakar, dia kata ramai sahabat yang hafiz Quran ni pakat syahid belaka. Kemudian dia kata aku risau. Aku risau kalau lah kita duk biak-biak ni, kita kata takut hari ni perang ini, esok perang tu, perang lah kali akhirnya semua tak ada. Hak hafal Quran ni hilang belaka. Hak hafal 30 juzuk ni hilang belaka. Ada yang hafal 30 juzuk, ada yang hafal tak 30 juzuk, ada hak simpan catatan, ada yang tak simpan catatan. Jadi aku takut kalau kita tak satukan, tak himpunkan maka Al-Quran akan hilang. Maka Sayyidina Abu Bakar bersetuju dengan cadangan Sayyidina Umar untuk menghimpunkan Al-Quran. Jadi mereka memilih siapa? Zaid bin Thabit. Sebab Zaid bin Thabit ni dia penulis wahyu ketika mana Nabi mendapat wahyu, dia yang menulis Al-Quran kan. Dia yang menulis dan dia juga yang mendengar ketika mana Nabi mengulang Al-Quran dengan Sayyidina Jibril. Maka mereka pilih Zaid bin Thabit dan dia orang muda. Bila panggil Zaid bin Thabit, Zaid macam pada permulaannya dia tak mau. Dia kata kepada Sayyidina Umar, kaifa af'al syai'an lam yaf'alhu an-nabi? Macam mana aku nak buat benda ni, bid'ah Nabi tak buat. Bid'ah ni Nabi tak buat ni, tapi pasal apa sahabat buat bid'ah ni? Kacau, takkan nak atas sahabat masuk nakal kan. Jadi Nabi tak buat, sebab dia tahu bid'ah, takkan aku nak buat. Maka kata Sayyidina Umar, wallahi khair. Maka duk pujuk sehinggalah Sayyidina Umar dan Sayyidina Bakar ni duk pujuk Zaid bin Thabit ni, sampailah Zaid bin Thabit ni Allah lapangkan hati dia untuk menerima tugasan tu. Dan dia kata, wallahi, demi Allah wahai Abu Bakar, kalau hang perintahkan aku, beratkan aku untuk pindahkan bukit ni, pergi bukit ni, lagi ringan daripada aku nak susun Quran. Kalau raja suruh hang susun Quran, kan hang nak pilih pergi runtuh bukit tu, kita nak pilih apa dah? Agak-agak kita nak pilih hampir susun buku kat perpustakaan tu, hampir susun, ataupun hampir bagi pecah bukit, kita kata susun buku kan. Tapi Zaid bin Thabit ni dia nampak benda yang lain, yang lebih daripada itu lah. Sebab benda Al-Quran ni bukan soal nak menyusun sahaja. Dia melibatkan dosa dan pahala dan sebagainya lah, dan kemaslahatan agama, nak menjaga agama. Kalau dia tersalah, maka akibat dia terlampau besar, terlebih besar daripada gagal ataupun susah yang ada pada memindahkan bukit. Dia melibatkan di akhirat kelak nanti. Jadi Zaid bin Thabit kata, kalau hang nak suruh aku pindah bukit ni pi bukit nu, itu makana afqal alayya mimma amartani. Ini tak lebih berat daripada hang perintah. Hak ni lagi berat, dia kata. Maka duk ulang sampailah akhirnya Zaid bin Thabit setuju. Maka dia pun menghimpun, dia pergi cari kepada sahabat-sahabat, dia pergi cari hak mana hak ada catatan, dia pergi cari hak mana hak tak lengkap, pergi cari untuk melengkapkan 30 juzuk. Dia cari ada ayat yang tak cukup lagi ni, maka dia cari sahabat, cari siapa yang ada, tak ada, kau tulis tak ada, cari lah, jumpa juga. Akhirnya terkumpul, bukan senanglah untuk menghimpun 30 juzuk, dan akhirnya suhuf itu disimpan oleh Sayyidina Abu Bakar pada hayatnya sehinggalah wafatnya Sayyidina Abu Bakar. Suhuf yang terkumpul 30 juzuk.
Satu sahaja. Adapun pada sahabat-sahabat ni macam Sayyidina Ali, ada hak sahabat jenis tulis sendiri, hak dia khas sendiri. Tapi tak disusun dengan cara hak macam Zaid bin Sabit susun ni lah. Kemudian sampai Sayyidina Abu Bakar meninggal, wafat, pindah kepada tangan Sayyidina Umar sehingga wafat. Sehingga Sayyidina Umar wafat, berpindah kepada tangan anak dia Sayyidatina Hafsah binti Umar Al-Khattab. Kemudian pada zaman pemerintahan khilafah Sayyidina Uthman ibn Affan, sahabat Nabi Hudzaifah Al-Yamani, ketika mana dia diperintahkan pergi perang, pergi ke negeri Syam, buka Syria dan juga Armenia, Jordan dan juga Azerbaijan dengan ahli Iraq. Maka dalam peristiwa perang tu, dia ni berjumpa dengan banyak, sehingga dia nampak ada ikhtilaf di dalam bacaan Al-Quran, ada perselisihan di dalam bacaan Al-Quran. Maka dia pun jumpa Sayyidina Osman. Dia kata, wahai Amirul Mukminin, aku dapati umat ni dah berpecah sebelum berpecah dah berpecah sebelum berpecahnya di dalam hukum Al-Quran ni, seperti mana ikhtilafnya Yahudi dan Nasara. Yahudi Nasara dulu mula-mula mereka selisih bab cara baca dulu. Jadi kita ni tak berpecah lagi dalam bab Al-Quran tapi kita ni aku tengok dah ramai dah, hak kau ni nak baca macam ni, hak kau ni nak baca macam ni. Jadi berpecah di dalam bacaan. Maka Sayyidina Osman pun fikir-fikir, akhirnya dia panggil Sayyidina Hafsah, minta Al-Quran yang dah himpun hak dulu, nak ambil, nak tulis, nak pakai hak tu. Sebab masing-masing catat macam-macam lah kan. Jadi macam-macam lah. Kau ni sampaikan kau ni. Jadi bacaan tu jadi macam-macam. Jadi tak mau nak pakai hak satu yang sama. Maka Sayyidina Osman panggil. Sayyidina Osman perintahkan Zaid bin Sabit lagi sekali, dan juga ditemani dengan beberapa sahabat, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As, Abdul Rahman, untuk menyalin beberapa mushaf. Dan Sayyidina Osman kata, kalaulah hampa berselisih dengan Zaid bin Sabit tentang apa bacaan, maka ambillah lurah ataupun lisan Quraisy, daripada bangsa Quraisy. Maka mereka pun pakat salin nasakhu. Sebab tu kita panggil naskhah ni asal sebahagian daripada makna nasakha, selain daripada makna padam, maknanya menyalin. Nasakha ini naskhah, maknanya salinan, disalin. Dan beberapa salinan dan dihantar ke pelbagai negeri. Dan Sayyidina Osman perintahkan bakar. Sebab itu di antara ijtihad Sayyidina Osman, bakar untuk memuliakan Al-Quran. Al-Quran hak lain hak macam mana ni? Hak bukan daripada catatan Sayyidina Osman, nak buat macam mana ni? Kalau kekal nanti diwarisi juga. Jadi dia akan jadi perselisihan juga. Sayyidina Osman kata hak lain semua bakar. Itu ijtihad Sayyidina Osman dan kita pakai sampai hari ini. Apabila kita nak lupuskan Al-Quran yang apa rosak, yang kita dah tak boleh nak guna, Al-Waqaf lama-lama lu tak tahu nak buat apa, dia tak boleh buat sebarangan sebab dia benda mulia. Jadi nak buat macam mana untuk memuliakan dia dan supaya dia tak terhina, kita bakarkan dia. Kita bakar dan buang di tempat yang tidak dijejak manusia lah. Contohnya di laut. Dan ada peristiwa-peristiwa jugalah. Sayyidina Ali pun dia ada catatan dia, mula dia tak mau bakar, tapi lama-lama Sayyidina Osman sembang kali dia pun bakar juga. Ambil semua salinah hak seperti mana hak ada pada Sayyidina Osman, yang masyhur sampai hari ni kita panggil Rusam Osmani. Itu di antara ringkasan cerita tentang Al-Quran, penghimpunan Al-Quran. Dan hak kita nak mengaji hari ini adalah tafsir Al-Quran. Dan tafsir Al-Quran ini di antara ilmu yang usul bagi sekalian ilmu. Kalau mengikut ta'rifnya, ilmu tafsir ni ilmun bi usulin ya'rifu biha ma'ani kalamillahi ala hasbi taqatil basyariyah. Ilmu yang ada dengan usul-usulnya, yang dengan ilmu ni kita boleh mengenal ataupun mengetahui makna kalam Allah sekadar kemampuan manusia. Itu tafsir. Tafsir ini hanya kita boleh kenal maksud Al-Quran
ikut kemampuan hak manusia ada. Adapun sebab makna hakikatnya wallahu alam. Sebab tu ulama kadang-kadang apabila dia tafsir, dia tulis dulu wallahu alam lah, Allah yang tahu, kemudian dia tafsir mengikut kemampuan dan kefahaman dia. Tafsir ni lebih kurang dekat dengan makna takwil. Dia hampir-hampir makna yang sama. Tafsir ni asal daripada makna kashfun, makna pembukaan. Jadi tafsir ni maknanya apa? Dia bayanul ma'ani al-ma'qulah, menerangkan makna-makna yang tersimpul, yang kita tak faham, yang diikat, contohnya macam itulah. Itu tafsir. Adapun takwil, kita rujuk ilal asli, itu makna takwil. Dia nak lebih kurang sama jugalah makna dia. Takwil dengan tafsir ni asal dia nak lebih kurang maknanya sama. Sebab takwil ni dia mengembalikan sesuatu kepada maksud sesuatu. Itu makna takwil. Jadi bezanya, sebahagian ulama di dalam tafsir Khazin ada menyebut perbezaan antara tafsir dan takwil. Dia kata tafsir ini yatawaqqaf ala naqlil masmu'. Tafsir mestilah benda tu nakal dan benda tu masmu', benda yang dia dengar. Sebab tu tafsir ni ada Al-Quran tafsir dengan hadis, ada Al-Quran tafsir dengan Al-Quran. Ulama kata apa makna kalimah ini? Tafsir ni lebih pada makna-makna kalimah-kalimah. Kalimah ini ada ulama tafsir kalimah ni makna ini, ada ulama tafsir kalimah ni makna ini. Berdasarkan apa? Berdasarkan ayat Al-Quran ini, berdasarkan ayat Al-Quran ini, berdasarkan hadis ini. Jadi nak mentafsir ini bukan birra'yi, tak. Man fassara al-Qur'ana birra'yi falyatabawwa maq'adahu minan. Siapa pandai-pandai tafsir ikut kepala, terjemah lain. Bukan terjemah. Terjemah kita semua terjemah Cuma tafsir apa makna kalimah, apa yang dikehendaki dengan lafaz yang Allah, kalimah yang diletakkan dalam Al-Quran. Mesti ada nakal ataupun masmu'. Dia ulama ni bila hadisnya kefahamannya luas, maka dia boleh tafsir. Al-Quran mentafsirkan Al-Quran, hadis mentafsirkan Al-Quran. Itu tafsir. Adapun takwil ni yatawaqqaf 'ala al-fahmi as-sahih. Dia terhenti atas kefahaman yang sahih. Itu takwil. Yadullah maknanya apa? Sebahagian mentakwil dengan makna qudratullah. Daripada mana? Mana hadis ataupun ayat Al-Quran yang kata yadun makna kudrah? Tak, tapi kefahaman berdasarkan konteks ayat dan sebagainya yang lain lah. Jadi itu perbezaan dia antara tafsir dan takwil. Dia nak lebih kurang sama. Nak lebih kurang sama lah. Kenapa kita ngaji tafsir ni? Hukum dia fardu kifayah. Jadi kena adalah orang erti fardu kifayah. Orang lain ngaji, kita tak payah. Kalau orang lain tak ngaji, kita kena bersusah payah. Kalau tidak, semua berdosa. Itu fardu kifayah lah. Satu tempat tu kena adalah, bagilah orang erti tafsir. Apa makna ayat Al-Quran ini? Ayat Quran ni maknanya gini-gini dalam tafsir ni. Bagi ada orang hak erti lah. Supaya apa? Apabila timbul syubhat, ada orang kata ini ayat Al-Quran, tafsir dia makna begini-begini. Kan orang lah macam-macam mentafsirkan Al-Quran. Jadi siapa yang nak nak menolak untuk nak memberi pencerahan kepada orang awam, tak semestinya kita pergi bergaduh dengan orang tu, tak. Yang penting pencerahan tu ada. Satu tempat ada ustaz ni kata yang Isyak sampai ke 12 je, dia kata ayat Al-Quran abang lagu tu. Memang ada kan. Jadi siapa yang nak menolak kalau tak ada siapa yang belajar tentang ilmu tafsir? Tentu mesti ada orang yang reti tafsir. Maka dia kata tidak, dalam tafsir Baidawi kata begini, dalam tafsir Nurul Ihsan kata ayat ni makna begini, bukan makna yang macam orang tu sebut. Contohnya lah. Jadi untuk menolak, maka mesti ada satu tempat tu orang yang faham tentang tafsir. Jadi hukumnya fardu kifayah. Habis. Habis kemudian insya-Allah konti situlah. Muqaddimah ni kita langkahlah, kita baca. Sebab muqaddimah ni dia cerita tentang rukun iman. Ini semua kita belajar di dalam kitab Tauhid, Misbah Munir, dan sebahagiannya fiqh kita ngaji dalam kitab fiqh. Dan ini asas-asas, tak apalah.
rukun sembahyang, tidak ada masalah lah. Sebab kita nak beri pertumpuan di dalam bab tafsir. Terus insya-Allah kita baca nanti tafsir surah Al-Fatihah insya-Allah. Allah A'lam. Baca misbah sikit nah. Misbah dah dah. Jauharul Mawhub. Jauharul Mawhub wa Munabbihatul Qulub. Berhenti di al-babul awal fi fadil ilmi wal ulama kan, pada katanya dan daripada Abi Hurairah dan Abi Dzar. Betul kan dia? Dan daripada Abi Hurairah dan Abi Dzar radhiyallahu anhuma bahwasanya berkata keduanya, Abu Dzar dan Abu Hurairah, kami dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila datang akan orang yang menuntut ilmu itu oleh mati dan padahal ia atas ini jalan, yakni jalan menuntut ilmu, maka iaitu mati syahid. Orang nak pergi ngaji, kelak start motor, start kereta nak pergi mengaji, tiba-tiba mati tengah jalan, aksiden ke apa, na'udzubillah lah, minta mati dalam iman, minta mati dalam keadaan yang elok. Tapi kalau kita mati dalam perjalanan menuntut ilmu, maka kita ni dicatat sebagai mati syahid. Mati syahid ni besarlah kan. Dan memadalah ilmu itu kemuliaannya bahawa tiap-tiap seorang mendakwa akan dia. Kemuliaan ilmu ni semua orang pakat nak mengaku. Semua orang pakat nak cerita dia reti hak ni, dia reti hak ni kan. Semua pakat nak tunjuk tera dia ada ilmu ni, dia ada ilmu ni. Menunjukkan kemuliaan ilmu. Dan memadalah jahil itu kejinya bahawa mengingkar tiap-tiap seorang akan dia. Tiap-tiap orang tak suka kalau kita kata dia jahil ataupun bodoh. Bodoh lah ni. Terus marah walaupun betul. Kan? Walaupun betul kita bodoh, walaupun betul kita tak reti, tapi jangan duk kata. Hak sopan sikit boleh tak? Hang ni tak reti ke? Tak apa sikit. Kalau hang ni bodoh. Jadi kita marah. Walaupun betul. Sebab apa? Itu satu kehinaan lah. Jahil ni satu benda kelekihan. Jadi tak ada siapa mengaku walaupun dia bodoh. Dan semua orang pakat nak mendakwa bahawa dia pandai, dia ada ilmu. Orang ada ilmu ni ada kelebihan di sisi Allah lah. Ilmu agama ada kelebihan di sisi Allah. Walaupun dia fasik, walaupun sebahagian daripada riwayat yang datang daripada Nabi kata al-alimu habibullah walau kana fasiqan wal jahilu aduullah walau kana abidan. Disebut di dalam Minhajul Abidin, ada sebut, bukan Minhajul Abidin, syarah dia. Al-alimu habibullah, orang alim itu kekasih Allah. Walau kana fasiqan, walaupun dia orang fasik, dia buat maksiat, dia tak beramal dengan ilmu dia lah maknanya. Wal jahilu aduullah, orang jahil ni musuh Allah. Walau kana abidan, walaupun dia ahli abid, kerja duk mayang puasa. Macam mana boleh jadi macam tu? Cina boleh jadi macam tu? Kenapa Allah suka? Sebab orang alim ni makna Allah alalakan. Tapi orang ulama menyebut orang alim ini dibenci oleh syaitan. Sebab apa? Manfaat dia. Walaupun dia tak mayang, ibadah tak banyak lah maksudnya. Walaupun dia buat maksiat di belakang orang tak tahu. Kita masing-masing semua ada rahsia masing-masing kan. Kita ni hina je. Jadi walaupun orang ada ilmu tu, dia ahli maksiat fasik, tapi Allah suka dia sebab apa? Memang dia kena buat maksiat kan, kena denda kan. Tapi orang kampung reti sembahyang dengan sebab dia. Orang kampung tahu jalan masuk syurga kan. Dia kalau dia alim itu bukan dia seorang-seorang. Dia bawa orang lain semua masuk ke jalan syurga. Walaupun dia tu ahli maksiat, tapi dia pimpin orang. Maka masuk syurga beramai-ramai dengan sebab apa? Sebab dia. Ramai orang pandai sembahyang kerana dia. Ramai orang kenal Tuhan kerana dia. Ramai orang pandai puasa dan buat benda yang betul ataupun tinggal benda yang salah. Kadang orang awam ni lagi bagus daripada orang yang ada ilmu. Sebab apa? Bila dia dengar begitu, dia terus buat. Haram, dia terus tak buat. Orang alim ni pandai torah sangat kadang-kadang tu kan. Dia kerja nak melanggar saja.
yang tak beramal dengan ilmunya lah. Jadi walaupun dia macam tu, tapi orang ramai mendapat petunjuk dengan sebab dia. Sebab itu dia Allah suka dia. Dan orang jahil ni aduullah walau kana abidan. Orang jahil ni musuh Allah walaupun dia abidan, ahli ibadah. Dia rajin buat ibadah, tapi dia musuh Allah. Sebab apa? Saya bagi satu contoh. Kalau kita ada seorang pekerja rajin, insya-Allah dia ni orang mai masuk kerja pukul berapa? 7 kan? Pukul 8 masuk kerja. Dia pukul 7 mai dah. Orang pukul 7 malam balik kerja. Dia pukul 10 malam pun duduk ada lagi. Tiap hari lagu tu. Buat kerja ni cukup rajin. Pantang suruh semua dia nak buat. Hak tak suruh pun dia nak buat. Tapi masalah dia buat tak kena. Kita marah. Marah. Memanglah rajin, aku tahan rajin. Bahkan kita larang. Kan? Kalau kita lah. Sebab dia merosakkan. Kalau kita ada syarikat, dia merosakkan produk kita. Setiap satu benda ada law, ada undang-undang, ada peraturan. Hatta ibadah ada syariat dia. Sembahyang ada cara, puasa ada cara. Puasa tapi tak pernah betul pun puasa dia, batal belaga, tak sah. Adakah Allah sayang dia? Rajin sembahyang tapi baju dia tak pernah basuh darah, tak pernah basuh najis, pakai tulang binatang. Saya pernah cerita satu kisah dulu kan. Dia nak berubah jadi abid. Dia nak masuk gua, tiba-tiba dia nampak satu tulang ular. Dia pun kata cantik ni. Dia pun buat rantai. Itu dia ibadah berpuluhan tahun dengan pakai rantai tu. Rantai itu adalah najis. Berpuluh tahun lah ibadah dia tak sah. Berpuluh tahun lah ibadah dia tak sah. Sebab itu dipanggil aduullah wa in kana walau kana abidan. Dan wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li ibn Mas'ud radhiyallahu an. Anak Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud. Ya ibn Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min 'itqi alfi raqabatin wa nazaruka ila wajhil 'alimi khairun laka min farasin tasaddaqta biha fi sabilillah wa salamuka 'alal 'alimi khairun laka min 'ibadati alfi sanah. Ini hadis yang Nabi sabda kepada Ibnu Mas'ud. Nama dia Abdullah, sahibu sayrir Rasul. Dia ini pengapit, bodyguard, pembantu Nabi. Nabi pergi jalan mana dia jaga. Dia pegang bantai Nabi, dia pegang kasut Nabi, dia pegang ayak untuk suci pada Nabi. Nabi nak wuduk, dia ambil ayak. Nabi berhenti, dia pegang kasut, dia pegang. Bila Nabi nak berjalan, dia pergi suar kat Nabi. Nabi pakai kasut, pemegang jalan Nabi. Bila Nabi nak tidur, dia tunggu, dia kejut. Dia ni orang yang berkhidmat kepada Nabi ketika dalam sair, ketika dalam musafir. Ibnu Mas'ud, dia ni orang rendah sangat. Dikatakan bahawa ketinggian ini, orang duduk dia berdiri. Dia sama dengan orang duduk. Orang Arab lain duduk sama dengan dia berdiri. Dia rendah lah. Kalau lain cerita orang putih, cerita Hobbit. Kan? Dia takat pinggang. Itu ada, memang ada. Sayyidina Ibnu Mas'ud kecil saja. Betih dia tu keding, tak ada isi. Orang panggil apa? Anak anjing. Orang Kedah panggil apa? Tak ada anak anjing. Tak ada anak anjing. Tak ada anjing. Betih sekeping, sebatang. Tak ada anak anjing. Pernah satu ketika, dia kan keding kecil macam tu. Dia hitam orang dia. Dia nak pergi kepak kayu sugi, angin tiup melayang dia. Sahabat tengok gelak. Gelak semua. Rasulullah tanya, hampa gelak apa? Dia kata, Ibn Mas'ud kena tiup melayang. Gelak. Rasulullah kata, demi Allah, dia kata, Waalaikumsalam. Ustaz Sabri. Jadi apa tadi? Ya baik. Lupa, hilang. Melayang. Rasulullah kata, demi Allah, betih dia tu di sisi Allah lebih berat daripada timbangan gunung Bukit Uhud.
Nampak jangan duk gelak kat dia. Macam itulah Rasulullah kata. Itu Ibnu Mas'ud. Jadi di antara hadis yang diriwayat oleh Ibnu Mas'ud kata Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud, dia kata, "Hai Ibnu Mas'ud, duduk engkau satu saah, maknanya satu ketika, satu waktu pada majlis ilmu, siangkah malamkah, padahal tiada engkau menyentuh akan qalam dan tiada engkau menyurat akan satu huruf jua pun, terlebih baik daripada merdeka 1000 sahaya." Mai duduk dengar aja, tak pegang kitab, tak tulis apa-apa, pen pun tak ada. Nabi kata hak tu lebih baik pada pihak pahala daripada merdekakan 1000 sahaya. Makruf benda memerdekakan hamba sahaya ni, kalau kita buka cerita dengan hadis, kelebihan memerdekakan hamba sahaya ni cukup besar lah. Tapi mengaji lagi besar. Bukan seorang, 1000. Seorang hamba sahaya apa? Agak-agak, kalau dia sama dengan harga lembu, seekor lembu apa? 8,000. Kalau orang takkan 8,000 no. Kita bohlah 10,000. Kalau 10,000 seorang, kalau 1,000 orang, darat sendiri. Saya bukan pandai kan cantik. Banyaklah kan. Tambah lagi 10,000, tambah lagi 3 belakang dia lah. Kita ada duit banyak tu nak sedekah? Tak ada. Tak payah. Duduk di satu majlis ilmu lebih baik. Maknanya pahala dia lebih besar daripada memerdeka. Bukan makna hak tu tak baik tak. Maksudnya pahala dia lebih daripada hang buat yang ni. Kalau buat dua-dua lagi bagus. Tapi maknanya hang duduk hang ni, nisbah pahala lebih. Tuhan ni maha kaya, dia tak kedekut. Kita kerja dengan orang kedekut, kerja penat. Pukul 7 siang sampai 7 malam. Bagi sikit ya. Sebulan dapat apa ya. Dengan Tuhan, duduk saja di majlis ilmu. Sejam, setengah jam, pahala dia lebih daripada merdeka 1000. Dan menilik engkau, makna menilik di sini dengan mahabbah, dengan rasa cinta dan kasih kepada muka orang alim, terlebih baik daripada 1000 kuda yang engkau sedekah dengan dia dalam sabilillah, dalam perang jihad tu. Ada orang alim mai, ada habib mai, ada syekh mai, kita pun jumpa, kita pandang dia, tak boleh nak dekat. Ramai orang macam Habib Umar mai, kalau lewat-lewat ni lah. Zaman dulu-dulu masa mula mai tak ramai lagi kan. Dia dah lewat-lewat, dah masyhur dah. Habib Umar ke Habib-Habib yang top-top bila mai, memang tak ada, tak susah duk pi lah kan. Memang tak dapat, duk jauh je boleh perhati. Tak apa. Kita pandang dia dari jauh dengan pandangan mahabbah, aku cintakan dia. Tak boleh pandang dari jauh, dia tak main Malaysia, pandang dalam Facebook, dalam WhatsApp pun tak apa. Tengok gambar dia. Sebab tu ulama banyak simpan gambar-gambar. Bila kita tengok dia, Masya Allah, kita pandang dengan kasih itu. Nabi kata lebih baik daripada 1000 kuda yang kita sedekah. Bukan RM1,000. Kita RM1,000 pun sedekah terketak-ketak kan. RM5 pun ketak-ketak masjid hari Jumaat tu kan. RM5 ketak-ketak nak pun. Ini 1000 kuda. Seekor kuda harga berapa? Kalau kita nak dapat pahala yang banyak tu, pandang wajah orang alim dengan rasa kasih dan cinta. Nabi kata lebih baik. Afdal, makna pahala tu lebih. Lepas tu banyak tengok gambar orang alim. Sebahagian fawaid yang tapi tak ingat daripada mana, dari kitab mana. Kalau kita nak di antara faedah ketika mana, kalau kita nak anak kita tu jadi orang yang soleh, masya-Allah, di antaranya ketika kita watak dukhul dia tu, kita nak lepaskan benih dalam rahim tu, kita bayangkan orang alim, walaupun kita tak pernah jumpa, walaupun kita tak kenal. Syekh Abdul Qadir Jalani contohnya, kita tak pernah tengok gambar dia, tapi lah habaib banyak, orang alim banyak, gambar pun banyak. Waktu tu kita bayang, waktu tu tak dana nak bayang apa. Tapi Masya Allah, orang soleh ni sentiasa dalam keadaan apa jua, akal fikiran dia sentiasa ingat kecenderung ke sebelah tu. Mereka sangat menjaga zahir dan batin sebelum, semasa dan selepas. Sebab tu anak-anak mereka pun lah tengok para habaib ditarim. Mereka tu Masya Allah alim. Anak dia pun Masya Allah hebat. Tok dia pun Masya Allah hebat. Tok Wan dia pun Masya Allah hebat. Cucu dia pun Masya Allah. Semua tu satu keturunan silsilah zahabiyah. Semuanya mutiara-mutiara emas belakang.
Macam mana dia boleh buat macam tu? Kita kadang kita bagus, kadang kita bagus tak. Kadang-kadang pak kita bagus, kita tak bagus. Kadang-kadang kita bagus sikit, anak kita tak apa lagi tak bagus. Jadi tak boleh nak turun. Di sebelah tadi masya-Allah. Hak jadi wali-wali tu kadang-kadang kalau kita tengok dalam silsilah cerita wali-wali dulu, dia tok wali, bapak dia tok wali, tok dia pun tok wali. Sebab apa? Depa jaga sentiasa kelakuannya. Hatta di dalam bab-bab yang tu depa jaga. Tu anak pun dapat bagus-bagus. Dan memberi salam engkau atas orang alim terlebih baik daripada ibadah 1000 tahun, yakni daripada yang sunat. Jumpa orang alim, Assalamualaikum Syekh, pahala dia lagi besar daripada ibadah 1000 tahun. Apabila disebut ibadah 1000 tahun, ibadah 70 tahun, ibadah 10 tahun dan sebagainya, maka ulama selalu menyebut maknanya puasa siang hari, tahajud di malam hari. 1000 tahun kita buat macam tu. Puasa 1000 tahun di siang hari, tahajud 1000 tahun di malam hari. Ada. Kita seminggu dah boleh buat gitu. Sebulan Ramadan lah, tak payah sebulan bulan lain. Bulan Ramadan kan dah siang puasa di siang hari. Ada tak malam tu sebulan pun tahajud di malam hari. Sebulan pun payah. Kadang ada, kadang tak ada. Kalau nak buat kena ada bantuan buat ramai-ramai contohnya. Kalau buat kat seorang-seorang kadang-kadang tertinggal. Nak dapat setahun, kita ni nak lemah. Tapi ada ibadah yang mudah, iaitu memberi salam. Maka Tuhan kata lebih daripada 1000 tahun. Tuhan ni maha kaya, maha kaya. Ini ibadah secara, kita kata secara tidak ada gandaan lah. 1000 tahun ni maknanya ibadah yang tidak ada gandaan lah. Adapun ibadah yang ada gandaan kadang-kadang melebihi lah. Sebab ibadah itu tak sama pahala. Orang ni main 2 rakaat, orang ni main pahala 2 rakaat, tak sama pahala. Kadang-kadang ada gandaan yang lain disebabkan hati. Amalan apapun apabila disertakan dengan hati, dalam dia ada ikhlas dan sebagainya, maka amalan itu akan naik berganda-ganda, ribuan ganda. Sebab itu benda yang melibatkan ilmu ini dia digandakan sebab apa? Sebab hatilah. Kenapa kita bagi salam kepada alim? Tak lain tak bukan kita cinta dan kasih kepada dia. Ada amalan hati yang disertakan di amal zahir. Kenapa kita memandang muka wajah orang alim tu baik daripada kita merdekakan dan sebagainya? Itu kerana ada cinta di dalam hati. Semuanya sebab cinta dalam hati. Kalau kita pandang muka dia dengan muka masam, ustaz ni lagi mana ni? Aduh, tak ada apa. Tak ada apa. Kan? Kan? Alah ustaz ni kan mana ni? Allah. Garu bala. Silap amal bala ni. Ingat kau orang lain. Tak ada apa. Kosong. Sebab hati dia tidak disertakan dengan mahabbah. Kalau ada mahabbah, masya-Allah. Wallahu a'lam. Dan riwayat daripada Umar ibn al-Khattab berkata ya.